yang dibulakan oleh Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, akhirnya ya campur tangan daripada pemimpin parti DAP dan juga UMNO, yaitu Lim Guang Eng dan juga Zaid Hamidi. Akhirnya sahabat semua, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa campur tangan untuk menjadi orang tengah. Ini kerana Akmal yang begitu sombong dan angkuh menyerang Lim Guang Eng, dan Lim Guang Eng memberi respon. Zaid Hamidi pula menegur Lim Guang Eng. Jadi akhirnya hari ini sahabat semua, saya ingin membawakan anda ya untuk mendengar respon daripada Perdana Menteri kita, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Alright Nampak Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Konflik Zaid dan Lim sikit-sikit saja kita akan redakan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apakah yang cuba dimaksudkan oleh ataupun akan dilakukan oleh Perdana Menteri? Mari lihat kenyataan media ini. Konflik yang timbul antara Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi dengan pengurusi DAP Lim Guang Eng hanya isu kecil dan tidak menjadi satu masalah yang akan menjejaskan kerjasama antara gabungan politik dalam kerajaan perpaduan. Malah, kata Perdana Menteri, yang juga pengurusi Pakatan Harapan, dia bersedia menjadi perantara bagi meredakan perselisihan antara pemimpin utama parti komponen kerajaan perpaduan itu. Kata Datuk Seri Anwar, kita akan redakan soal Lim Guang Eng berselisih pendapat dengan Ahmad Zaid, kita akan redakan, katanya. Kalau sikit-sikit Guang Eng mengemukakan kenyataan sensitif, tak ada masalah. Dia mau buat statement kenyataan, katanya pada satu sidang media selepas melawat Lestari Niaga Madani, Wirawati yang sebelum ini dikenali sebagai pusat penjajah Jalan Wirawati Kampung Pandan di Kuala Lumpur hari ini. Semalam Ahmad Zaid menasihatkan Lim supaya tidak menyinggung mana-mana parti dalam kerajaan perpaduan hari ini, sambil mengingatkan pemimpin DAP itu bahawa zamannya sebagai Setiausaha Agung DAP sudah berlalu. Zaid berkata, ahli parlimen bagan itu seharusnya memberi kepercayaan kepada pimpinan baru parti berkenaan. Nasihat itu diberikan sesudah kenyataan Lim yang memberi amaran kepada kerjasama antara UMNO dan PAS dalam Perhimpunan Solidariti ya untuk bekas Perdana Menteri Najib Razak pada Isnin ini boleh menimbulkan keraguan terhadap kedudukan UMNO dalam kerajaan. Seperti yang saya katakan sahabat semua, ya, Ketua Pemuda UMNO yaitu Akmal Saleh mau ataupun bersetuju bersama dengan PAS untuk bersolidariti ya untuk Najib Razak, dan mendapat teguran daripada Lim Guang Eng, dan Akmal pula memberikan respon yang sombong dan angkuh. Akhirnya Zaid Hamidi memberikan teguran. Dan dalam itu Lim berkata, tindakan itu bukan saja memberi kesan kepada kestabilan politik, malah turut menjejaskan keyakinan rakyat terhadap keikhlasan UMNO dalam membentuk kerajaan pada tahun 2022 atas perkenan yang di-Pertuan Agong. UMNO dan PAS sebelum ini bersetuju mengadakan Perhimpunan Setia Kawan untuk Najib pada 6 Januari di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Ya, perhimpunan itu berlangsung serentak dengan pendengaran mengenai titah tambahan diraja yang berkemungkinan memulihkan Najib menjalani baki hukuman penjara di rumah. Perhimpunan Setia Kawan UMNO PAS ini juga mencatat sejarah sebagai kerjasama pertama antara kedua parti sejak Muafakat Nasional berakhir pada 2022. Dalam pada itu mengulas mengenai Perhimpunan Solidariti Najib Isnin ini, Anwar secara ringkas berkata PH tidak akan menyertai acara berkenaan. Isnin ini ada apa? Isnin ini kena tanya pengurus CPN nama Zaid, PH tidak terlibat, katanya. Anwar dalam pada itu mengingatkan semua pihak supaya menghormati titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Titah tuanku kena baca, kena hadam dan terima perintah kena baca titah Sultan Ibrahim, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apakah titah itu sahabat semua yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ini yang menarik juga ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda ya, apabila sebenarnya Istana Negara mengeluarkan kenyataan titah berkaitan dengan isu pengampunan ini. Jadi kerana itu Datuk Seri mengatakan, baca hadam, terimalah titah yang di-Pertuan Agong. Jadi itu antara respon Perdana Menteri kita ya selepas Istana Negara ya mengeluarkan kenyataan hari ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menggesa semua pihak agar membaca, menghadam dan menerima titah yang di-Pertuan Agong hari ini. Itu antara
gesan daripada Perdana Menteri. Jadi terdahulu Istana Negara berkata, pihak yang ingin mendapatkan pengampunan bagi mana-mana banduan supaya memohon melalui lembaga pengampunan yang dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Anwar juga ditanya sama ada kenyataan media itu ada kaitan dengan perhimpunan yang dirancang oleh UMNO disokong oleh PAS Isnin depan bagi menyokong Najib Razak. Dan Anwar bagaimanapun hanya menjawab kena baca dan kena baca katanya, ya. Itu kenyataan kita daripada istana. Istana Negara hari ini mengeluarkan kenyataan bahwa banduan perlu memohon untuk mengurangkan hukuman atau mendapat keampunan bagi dipertimbangkan lembaga pengampunan pada mesyuarat yang akan datang. Istana juga meminta semua pihak untuk menghormati perlembagaan dan undang-undang yang ditetapkan. Kenyataan itu dikeluarkan menjelang rancangan demonstrasi anjuran UMNO yang disokong PAS bagi menunjukkan setia kawan kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak minggu depan. Najib sebelum ini dihukum penjara 12 tahun dan denda setelah didapati bersalah atas tuduhan rasuah dan salah guna kuasa dalam kes SRC International Sdn Bhd melibatkan dana sebanyak 42 juta ringgit. Jadi terdahulu dakwaan wujud tita tambahan oleh Agung terdahulu Al-Sultan Abdullah, Sultan Ahmad Shah yang membenarkan Najib menjalani baki hukuman penjara di rumah. Najib kini sedang mendapatkan keputusan untuk memulakan semakan kehakiman bagi pelaksanaan titah itu. Kalau kemarin sahabat semua, seorang pemimpin veteran daripada UMNO yang membuat kenyataan bahwa katanya PAS ini adalah jin politik. Ya, mereka akan tunggang apa sahaja ya yang memberikan ataupun bertujuan ya untuk tujuan politik, untuk mahu mendapatkan sokongan daripada ahli-ahli UMNO, akar umbi UMNO dan sebagainya. Jadi inilah yang kita lihat bahwa parti PAS ini akan lakukan apa sahaja. Walaupun kita lihat tindakan itu adalah tindakan terdesak, ya, yang mana sebelum ini kalau kita lihat pemimpin-pemimpin daripada PAS ya menempelak, ya menghina Najib, malah ada yang memijak gambar Najib sahabat semua. Tetapi hari ini mereka pula seakan-akan kononnya mau menjadi hero terpaling Najib. Sehingga mahu turut serta ya di dalam himpunan solidariti untuk Najib Razak ya pada 6 hari bulan ini. Itulah dia sahabat-sahabat semua. Kita lihat parti PAS ini begitu terdesak sekali ya dalam mencari ataupun mendapatkan sokongan daripada pemimpin ataupun daripada akar umbi UMNO itu sendiri. Karena kalau kita lihat mereka ni semakin terdesak. Selain daripada menunggang isu-isu populis, menunggang dan menyatakan kononnya Islam terancam, bangsa Melayu terancam, ya semua itu sebenarnya pada pandangan saya hanyalah ya satu polemik ya ataupun permainan politik yang cuba dimainkan oleh mereka untuk menakut-nakutkan orang Melayu dan sebagainya. Untuk apa? Pada pandangan saya untuk mereka mendapatkan sokongan, untuk menolak, karena yang menjadi sasaran mereka hari ini adalah pemimpin-pemimpin daripada parti DAP. Sedangkan mereka hari ini sedang bekerja keras untuk mengumpul duit untuk disumbangkan kepada pemimpin-pemimpin DAP. Kerana apa? Kerana kekalahan Ustazah Siti Mastura yang telah menfitnah individu seperti Lim Kit Siang, Lim Guang Eng dan juga Teresa Kok yang kononnya mempunyai kaitan sepupu. Itulah kebengangan dan kebodohan pemimpin-pemimpin ya daripada parti PAS ini. Ya, membuat kenyataan berbaru fitnah tanpa membuat usul periksa fakta yang sebenar dan sebagainya, akhirnya kena batang hidung sendiri. Dan hari ini tindakan terdesak mereka mahu bersama untuk kononnya untuk bersolidaritas untuk Najib Razak. Waduh, betapa hipokritnya mereka pada pandangan saya sahabat semua. Jadi bagaimana dengan anda semua? Adakah anda seramah dengan saya? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Napa Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.